وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام ولمصنف الإمام النووي رضي الله تعالى عنه. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung mudzakarah kita di dalam kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jadi dalam saya punya simpanan ni, catatan ni, kita dah sampai muka surat 52, betul kan? Betul. Semua yang ada? Ada. Oh? Baru mula ini? Itu dah mula itu. Itu mula terangkan biografi dulu, biografi Imam Nawawi. Biografi Imam Nawawi. Ya, yang ni kita masuk kepada muqaddimah kan? Betul Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ni kita kata kebiasaanlah ya. Dia terjemahkan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Itu kebiasaan para ulama dalam mengarang kitab lah. Ya, akan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena daripada hadis Nabi SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ataupun satu riwayat fahuwa aqta. Ataupun satu riwayat fahuwa ajdam. Iaitu apa dia? Setiap perkara yang memberi kebaikan yang tak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ianya terputus. Fahuwa aqta. Ya, ni apa? Terputus. Terputus dengan makna apa? Terputus dari mendapat banyaknya barakah. Ya. Terputus daripada mendapat banyaknya barakah. Maknanya sikit je lah barakah dapat. Baik. Yang kedua, kalau tak mula dengan bismillah, fahuwa ajdam. Ajdam ni apa dia? Iaitu juzam. Juzam ni yang biasa kita baca kan, doa kan. Ya? Juzam tu maknanya apa? Kena penyakit sopak. Maknanya siapa tak baca bismillah kena penyakit sopak ke? Dalam hadis Nabi SAW tu maknanya apa? Seolah-olah orang ni kena penyakit yang mana orang tak nak dekat dengan dia. Yang orang tengok pun orang nampak macam tak berapa elok. Dia seolah-olah macam apa? Kalau tak baca Bismillahirrahmanirrahim ni, kita kata barakah tu tak nak mendekat. Itu maknanya. Bukan kena penyakit sopak nak. Baik. Satu lagi apa? Kalau tak baca Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar. Abtar ni apa dia? Kalau kita baca dalam surah apa tu? Inna syani'aka huwal abtar. Kan? Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Apa maknanya tu? Iaitu kita kata inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka ni golongan kafir ni, mereka ingin kamu wahai Muhammad ni untuk berada dalam kesusahan
sedangkan mereka itulah yang susah. Tu. Sedangkan orang kafir itulah yang susah. Itu makna apa? Makna abtar. Sebahagian daripada tafsiran para ulama, abtar itu dengan makna tak ada zuriat. Tak ada apa? Tak ada zuriat. Iaitu kalau kita gunakan makna tak ada zuriat, maka kita boleh kata orang kafir kata kepada Nabi Muhammad bahawa Nabi Muhammad tu tak ada zuriat, sedangkan mereka itulah yang tak ada zuriat. Gitu. Apa makna mereka itulah yang tak ada zuriat? Maknanya zuriat-zuriat mereka ini golongan kufar, seolah-olah tak ada beri makna pun dalam hidup mereka. Itu maksudnya. Baik. Jadi kalau tak mula dengan bismillahirrahmanirrahim, maknanya apa? Seolah-olah tak ada zuriat, ataupun seolah-olah kita kata tak ada kebaikan. Tak ada kebaikan. Maknanya apa? Barakah itu pun dengan makna apa? Barakah itu sikit. Maknanya kalau tak ada zuriat pun kita kata satu orang ni dia kahwin, ada rumah elok, semua kereta ada, kan? Harta ada, tapi tak ada zuriat, rasa macam tak sempurna. Begitulah. Dia karang kitab punya besar tapi tak baca bismillah, seolah macam tak sempurna barakahnya. Itu maksud dia. Ini secara ringkas je lah. Kita nak bahas banyak lebar tak perlulah bismillahirrahmanirrahim ni. Baik. Dia kata apa? Muka surat 52, dia kata muqaddimah, permulaan dia. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Dia terjemah daripada apa? Kalau kita tengok kitab Arab, dia terjemah daripada nama Allah iaitu Al-Qahhar. Al-Qahhar. Iaitu yang Maha Perkasa. Kalau kita ngaji dalam perbahasan asma' wa sifat, nama-nama Allah, Al-Qahhar ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itu dengan makna apa dia? Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada siapa pun boleh halang. Itu makna qahhar tu. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada siapa pun boleh halang. Maknanya pasti akan berlaku. Itu dia. Jadi Imam Nawawi ni, dia gunakan nama Allah Ta'ala yang pertama, iaitu yang Maha Esa. Itu yang pertama lah. Dengan makna tunggal, satu, tiada lain melainkan dia. Yang kedua, dia gunakan nama Allah Ta'ala iaitu apa? Qahhar. Iaitu yang Maha Perkasa, dengan makna tak ada siapa pun boleh halang takdirnya, dan takdirnya pasti berlaku. Seolah-olah dia nak bagi kepada kita satu isyarat bahawa dia nak mengarang kitab ni, dia serah pada Allah Ta'ala. Yang mana kalaulah Allah Ta'ala takdirkan dia dapat karang kitab ni, maka selesailah kitab ni. Tu cerita daripada awal lagi tu. Kalaulah Allah Ta'ala takdirkan tak selesai ataupun tak dikarang kitab ni, maka takkan ada. Maka daripada awal lagi dia menggunakan nama Allah ni isyarat kepada penulisan kitab ni. Baik. Kemudian apa tuan-tuan? Dia kata yang Maha Mulia. Ini nama Allah yang ketiga. Ini nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga digunakan dalam ni, iaitu apa? Al-Aziz. Maha mulia apa dia? Al-Aziz. Itu dia. Kemudian lagi Maha Pengampun. Apa dia? Ghaffar.
Ghaffar, Maha Pengampun. Dalam kitab Arab tu dia tulis apa? Ghaffar, iaitu lagi Maha Pengampun. Maknanya apa? Ada yang pertama yang Maha Esa, kemudian yang kedua Maha Perkasa, Qahar. Kemudian yang ketiga Maha Mulia, iaitu Aziz. Dan yang keempat Maha Pengampun, iaitu Ghaffar. Tu. Kalau kita mengaji di dalam perbahasan asma' wa sifat, nama-nama Allah dan sifat Allah Ta'ala, kita akan faham bahawasanya nama-nama Allah Ta'ala itu terbahagi kepada dua bahagi. Ya. Nama-nama Allah Ta'ala yang merujuk kepada sifat lah. Nama-nama Allah itu semua tu kita panggil sebagai apa? Sebagai nama-nama sifat. Tu. Itu 99 nama Allah tu kan. Cuma Allah tu itu nama bagi zat. Itu nama bagi zat. Dia tak merujuk kepada sifat. Ya. Tetapi bila disebutkan Allah, maka terzahir segala sifat. Itu maksud dia. Baik. Sebab itu disebutkan Allah ini sebagai lafzul jalalah. Lafaz yang paling tinggi. Dengan makna bila sebut Allah, maka akan musyahadah, kita akan seolah-olah kita akan terbayang segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Baik. Maka para ulama kata sifat Allah Ta'ala ni dia terbahagi kepada dua. Satu disebut sifat jamal. Satu disebut apa? Sifat jamal. Jamal ni apa dia? Jamal ni maknanya indah. Satu sifat jamal. Jamal ni maknanya apa? Indah. Itu dia. Baik. Satu lagi apa dia? Satu lagi iaitu sifat jalal. Jalal ni apa dia? Jalal ni kita kata sifat yang menunjukkan ketinggian Allah Ta'ala. Sifat yang menunjukkan ketinggian Allah Ta'ala. Maknanya ada jamal, iaitu sifat yang menunjukkan indahnya Allah Ta'ala. Satu lagi apa dia? Sifat jalal, iaitu sifat yang menunjukkan kepada ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat jamal, tuan-tuan, sifat yang menunjukkan kepada keindahan Allah Ta'ala. Misalnya kalau kita sebut nama Allah Ta'ala iaitu Ya Ghaffar, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Bila sebut Ghaffar tu, tuan-tuan, dalam bahasa Arab, Ghaffar itu dengan makna tersangat. Tu. Ghaffar itu maknanya apa? Tersangat pengampun. Tu. Maka bila kita tengok nama Allah Ta'ala Ghaffar ini, yang tersangat pengampun ini, maka apa yang akan hadir dalam fikiran kita? Yang akan hadir dalam fikiran kita adalah rahimnya Allah. Maha pemurah, maha pengasihnya Allah, maha rahmannya Allah, maha, kita kata apa, baiknya Allah. Itu menunjukkan kepada jamal, yakni sifat-sifat keindahan Allah Ta'ala. Yang mana dengan sifat keindahan ini, bila kita hayati, bila kita musyahadahkan, bila kita lihat dengan mata hati kita, maka akan hadirnya rojak. Akan hadirnya apa? Akan hadirnya rojak, yakni mengharapkan kepada pengampunan Allah Ta'ala. Contohnya. Itu dia. Akan hadir rojak.
Banyak lagi lah kan nama-nama ya Ar-Rahman itu pun sama. Ar-Rahman yang maha pemurah termasuk dalam sifat jamal yang menunjukkan keindahannya Allah Ta'ala. Sifat Ar-Rahim, nama Allah Ta'ala Ar-Rahim yang maha pengasih, itu juga menunjukkan kepada bahagian sifat jamal, iaitu sifat yang menunjukkan kepada keindahan Allah Ta'ala. Yang bila kita nampak, bila kita sebut, bila kita hayati sifat Rahman misalnya, pemurahnya Allah Ta'ala, maka akan hadir dalam hati kita raja, iaitu harap atas kemurahan Allah kepada kita. Itu dia. Nah, baik. Satu lagi apa? Satu lagi disebut sebagai sifat jalal, yang menunjukkan kepada ketinggian Allah Ta'ala. Ketinggian ni mana ada ketinggian maknawi lah, bukan ketinggian hissi, bukan ketinggian jarak. Bukan maknanya Allah tinggi duduk atas langit, bukan gitu. Tinggi di sini dengan makna kemuliaan, keagungan, kehebatan, itu maksud dia. Baik. Bila kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Qahhar, maha perkasa, maka itu dikatakan sifat-sifat yang menunjukkan kepada ketinggian Allah Ta'ala, kemuliaan, kehebatan, keagungan Allah Ta'ala. Yang kalau kita musyahadahkan, kalau kita perhati, kalau kita teliti, kalau kita hayati, maka akan timbul perasaan khauf. Itu dia. Akan timbul apa? Akan timbul perasaan khauf. Yakni apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Itu yang kita kata tu, kena ada khauf dan raja tu. Macam mana nak ada khauf, takut dan harap pada Allah Ta'ala? Kena hayatilah sifat-sifat Allah. Kena musyahadahkanlah dalam hati tu. Maknanya apa musyahadah ni? Kena kita kata apa? Hayati, teliti, dan rasai segala pemberian Allah Ta'ala kepada kita ni, dan kita melihat kepada setiap sifat-sifatnya. Itu maksud dia. Contoh apa dia? Contoh, tuan-tuan berada di sini. Tuan-tuan berada di sini. Ini atas pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berada di sini, maknanya apa? Kita faham bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Qahhar, maha perkasa. Dengan makna tak ada siapa pun yang boleh menolak takdirnya Allah Ta'ala, sehingga kita ini pada hari ini dapat duduk tu semua di bawah takdirnya Allah Ta'ala. Dapat duduk di sini. Maka dia akan datang, kalau kita faham ni, dia akan datang sifat khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Takut kenapa? Kalaulah Allah tentukan kita itu berada di tempat selain daripada tempat yang baik ini. Bagaimana? Sebab kita faham, kita takkan mampu untuk menghalang ketentuan dia. Lepas tu Nabi SAW ajar kita, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ini di atas ketaatan dan atas agamamu wahai Allah. Karena kita tahu yang mengatur hidup kita, yang menetapkan takdir atas kita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Berapa ramai yang kita kata, ya, yang mana mereka ni mungkin tak dipilih untuk berada di tempat-tempat yang baik. Mungkin pada umurnya dah pertengahan umur, tapi masih lagi berada di tempat yang kita kata jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ kita datang khauf, takut. Kita nampak sifat qahhar Allah Ta'ala yang menentukan kita duduk di sini pada hari ini. Itu maksudnya.
Dan bila kita duduk di sini pula, kita duduk tempat baik. Kan? Bila dikatakan kita duduk tempat baik ini, tempat kita ni mengaji ilmu, tempat kita ni nak tahu tentang agama Allah, kita mengharapkan agar Allah Ta'ala ampunkanlah dosa-dosa kita dengan kita mengaji ilmu ni. Di situ kita nampak sifat Ghaffar Allah Ta'ala yang Maha Pengampun. Ya. Maka bila nampak di situ, timbul dalam hati raja, harap. Itu dia. Nah, harap. Tu. Sebab tu dalam setiap perbuatan kita ni yang Allah Ta'ala telah aturkan, kita akan nampak tajallinya asma dan sifat Allah Ta'ala. Tajalli ni apa dia? Interpretasi. Saya gunakan perkataan itulah. Ataupun terzahirnya nama-nama dan sifat Allah Ta'ala daripada setiap perbuatan yang kita buat pada hari ini. Harta yang kita ada, terzahirnya Rahman Allah Ta'ala. Kesihatan yang kita ada, terzahirnya Rahim, Maha Pengasih Allah Ta'ala. Kita duduk dalam majlis ilmu, terzahirnya Qahar Allah Ta'ala, Allah yang menentukan kita duduk di sini. Terzahirnya Ghaffar Allah Ta'ala, Allah Maha Pengampun. Mengampun Allah Ta'ala ini, dudukkan kita di sini supaya kita ni diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tu. Kita, setiap perkara kita nampak ni. Nampak kepada sifat dia Khaliq, nampak kepada sifat dia Al-Qahar, nampak kepada sifat dia Al-Majid, nampak kepada sifat dia semua. Tu. Atas semua perbuatan yang kita lakukan. Nampak kepada bunga yang cantik, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada gunung ganang yang cantik, nampak di situ. Sifatnya Al-Khaliq, yang Maha Mencipta. Itu dia. Yang bawa kita bila sebut Al-Khaliq, subhanallah, bawa kita kepada raja, bawa kita kepada harap, bawa kita kepada takut kepada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu dia. Itu yang kita kata berkait dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dia bukan terhenti setakat kita hafal 99 nama. Bukan terhenti setakat tu. Tetapi dengan kita setiap masa dan ketika musyahadahkan. Maknanya apa? Saksikan segala perbuatan Allah ni pada kita. Pada setiap saat dan detik ni, kita saksikan segala perbuatan Allah Ta'ala yang Allah aturkan pada kita. Di situ terzahirnya semua nama-nama Allah. Yang bawa kita kepada apa? Khauf, bawa kita kepada raja. Itu dia. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disebutkan di sini apa dia? Allah pemutus segala ketentuan. Pemutus segala ketentuan. Maknanya Allah Ta'ala telah tentukan segala-galanya. Bahkan berapa ramai orang masuk syurga, berapa ramai orang masuk neraka, tu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Telah ditentukan sejak azali lagi. Yang semua itu datangnya daripada ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu Nabi SAW sabdakan apa dia? Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba lahu. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba lahu maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Sabda Nabi SAW, tak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan Allah Ta'ala telah tentukan tempatnya sama ada di neraka atau di syurga. Semua dah ditentukan. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau dah ditentukan,
Bagaimana? Perlukah kami beramal lagi kalau dah ditentukan? Itu dia. Nah, kita dah ditentukan ahli syurga ke ahli neraka. Macam mana tuan-tuan mengaji dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi pun ada juga disebutkan. Dalam satu hadis yang panjang kan. Yang mana Nabi SAW sebutkan tentang takdir seorang itu Allah Ta'ala telah tentukan sama ada syaqiyun aw sa'id, sama ada dia celaka ataupun dia bahagia di akhir hidup dia. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana ni? Kalau dah ditentukan, adakah kami ni perlu beramal lagi? Maka Nabi SAW bersabda, i'malu, beramallah kamu, kata Nabi SAW. Beramallah kamu. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kerana setiap daripada kamu itu dimudahkan pada perkara yang kamu ditakdirkan dengannya. Maknanya apa dia? Kalau kamu ditakdirkan dengan syurga, kamu akan dimudahkan amal. Kalau kamu ditakdirkan dengan neraka, kamu akan susah beramal. Itu dia. Kamu akan tinggal amal. Maka Nabi SAW sabda apa? Yang pertama tu, i'malu, beramallah. Nak tunjuk kepada kita apa? Kita tak tahu bagaimana takdir kita, maka beramallah, mudah-mudahan menjadi isyarat kita ni masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ya, kita tak tahu perkara yang akan jadi pada esok hari, maka kita usahalah pada hari ini. Dan kita usaha itu pun adalah merupakan takdirnya, pilihannya juga. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya semuanya telah ditentukan oleh Allah taala. Sebab itu disebutkan dalam hadis Arba'in Imam Nawawi, dikatakan Allah taala firmankan kepada malaikat. Allah taala perintah pada malaikat, uktub ilmuhu wa razaqahu wa ajalahu wa syaqi aw sa'id. Allah Ta'ala perintah kepada para malaikat, wahai malaikat, kepada janin yang dalam perut ibu ni, maka kamu tuliskanlah padanya berapa banyak ilmu yang dia akan dapatkan ketika mana dia hidup di atas muka bumi ni nanti. Berapa banyak ilmu dia akan dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala perintah kepada malaikat untuk apa? Wa ajalahu, tuliskan bila ajalnya. Maknanya apa? Perkara-perkara yang berkait dengan ajal. Bagaimana ajalnya, bila ajalnya, di mana ajalnya. Satu perkara yang kita tak tahu. Ya? Bagaimana ajal kita nanti? Wallahu a'lam. Di mana? Wallahu a'lam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ada sahaja orang dia memikirkan untuk hidup sampai ke tua. Rupanya ajalnya atas katil dia saja. Ya? Ada orang yang memikirkan untuk hidup sampai ke tua. Rupanya ajal dia tu dalam kereta. Rupanya ajal dia tu dengan sedemikian rupa yang macam-macam keadaannya. Maka kita pun tak tahu, kerana itu di bawah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Uktub ilmuhu wa ajalahu wa razaqahu, dan tuliskanlah wahai malaikat berapa banyak rezeki yang dia ni akan dapat ketika mana dia berada di atas muka bumi ni. Rezeki ni luaslah, nak bukan kita duit saja, bukan. Rezeki ni masuk sekali anak-anak pun rezeki, harta benda pun rezeki, pekerjaan pun rezeki, umur pun rezeki, semua tu rezeki lah. Nak kena faham. Sebab setengah orang dia fikir, ya Allah bagilah aku rezeki, dia pun fikir duit je, bukan. Rezeki ni banyak pintu dia. Sebab itu kita doa pada Allah, Allah maftahli abwabar rizq, kan? Pintu-pintu rezeki. Pintu-pintu rezeki ni banyak. Baik. Maka yang keempatnya, Allah SWT firman kepada malaikat,
tuliskanlah kepada si fulan ini, apa namanya, si janin ini yang berada dalam perut ibunya ini, syaqiyun aw sa'id. Bagaimana pengakhiran hidup dia? Sama ada dalam keadaan celaka ataupun dalam keadaan bahagia. Itu dia. Semua dah di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita muhasabah diri kita di mana kita berada sekarang ni. Bila kita nampak Allah Ta'ala telah pilih kita untuk duduk di dalam majlis-majlisnya ilmu. Contohnya, kita baca hadis Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntuti jalan, siapa yang pergi kepada satu tempat untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke syurga Allah Ta'ala. Ini janji Nabi ni. Janji Nabi ni. Maknanya apa? Bukankah itu menampakkan kepada kita, isyarat kepada kita penzahiran rahimnya Allah Ta'ala, kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Meletakkan kita di tempat yang mana tempat itu adalah tempat orang-orang yang akan dimudahkan Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam syurganya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang saya nyatakan tadi, iaitu apa? Tiada seorang pun melainkan Allah Ta'ala telah tentukan tempatnya, sama ada di neraka atau di syurga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana? Nabi kata, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap daripada kamu ini akan dimudahkan, sama ada kalau kamu ini menjadi ahli syurga, Allah mudahkan kamu jalan ke syurga. Nah, maka nampak di situ ni. Ini bukan benda kecil. Kita nampak ni, subhanallah. Hebat Allah Ta'ala, baiknya Allah Ta'ala, ihsannya Allah Ta'ala, pemurahnya Allah Ta'ala, kasihnya Allah Ta'ala, sayangnya Allah Ta'ala. Itu nampak semua tu. Nah, itu dia. Panjanglah pula. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, yang melipat malam atas siang. Itu dia. Penentu segala perkara. Allah Ta'ala lah yang menentukan segala perkara. Yang ni yang kita belajar daripada tauhid ni. Ya, untuk kita ada syukur, untuk kita ada sabar, untuk kita ada redha. Tu. Dengan kita melihat segala ketentuan Allah Ta'ala. Baik. Yang melipat malam atas siang. Kalau dalam kitab, yang menggantikan malam sesudah siang. Ba'dan nahari. Apa namanya? Malam qablan nahari. Al-lail qablan nahari. Maknanya bukan sesudah. Maknanya malam sesudah siang. Yang menggantikan malam sesudah siang. Kata para ulama, kenapa Imam Nawawi dia letakkan malam dulu baru siang? Yang pertama ikut Quran lah. Kan? Dalam Quran semua ayat dinyatakan inna fi ikhtilafil laili wan nahar, kan? Diletakkan lail dulu baru siang. Diletakkan malam dulu baru siang. Yang pertamanya ikut Quran. Nah, yang keduanya, apa hikmahnya? Ni nak tengok hikmah. Apa hikmahnya? Ni mukjizat Quran. Diletakkan malam dulu daripada siang. Kerana kata para ulama, malam itu adalah waktu seolah-olah kita bekerja untuk Allah. Dalil mana? Dalil daripada hadis Nabi. Dalil daripada Quran. Nabi SAW sabda, alaikum biqiyamil laili. Ke atas kamu jagalah qiyamul lail. Nabi sabdakan. Kamu jagalah qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihina min qablikum. Tu. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Kata Nabi SAW, jagalah qiyamul lail. Sesungguhnya sesungguhnya qiyamul lail itu da'bus salihin, adab orang saleh dengan Allah Ta'ala. Maknanya kalau orang saleh ini, salah satu tanda dia beradab dengan Allah adalah dia menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Ini disebutkan oleh Nabi SAW.
Sehingga dikatakan dalam beberapa kisah, ramai para ulama yang mengharapkan kalau boleh malamnya panjang, bukan sebab nak tidur. Itu dia. Tapi mereka mengharapkan malamnya panjang kerana mudah-mudahan mereka dapat tambahkan lagi, perbanyakkan lagi qiyamul lail. Kerana datang hadis-hadis yang begitu banyak tentang kelebihan qiyamul lail. Kalau kita cerita panjang lah pula kan, nanti sambung nantilah dalam kitab ni banyak lah. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi apa dia? Lagi dikatakan di sini, sebagai petunjuk untuk mereka yang memiliki hati. Kalau dalam kitab Arab disebut akal. Sebagai petunjuk untuk mereka yang memiliki akal dan penglihatan. Petunjuk ni dengan makna apa? Jadi dalil. Tu. Bertukarnya malam dan siang, itu jadi dalil. Dalil apa? Dalil bagi orang yang berakal dan boleh melihat, iaitu dengan dia melihat pertukaran malam dan siang ini, bawa kepada fikir bahawasanya ada yang menukarkan malam dan siang. Maknanya apa? Membawa kepada dalil wujudnya Tuhan. Itu yang pertama. Membawa kepada dalil apa? Dalil wujudnya Tuhan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala firman apa dia? Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam pertukaran malam dan siang, la ayatin, sebagai tanda, sebagai alamat, sebagai bukti, li ulil albab, bagi orang yang berakal. Itu dia. Maknanya orang yang berakal, dia tengok pertukaran malam dan siang. Dia tengok perjalanan yang Allah Ta'ala jalankan, matahari dan bulan dan sebagainya ni. Dengan dia tengok tu, dia fikir tentang kehebatan Allah, tentang kewujudan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kemuliaan Allah. Maka orang sebegini disebut sebagai orang yang berakal. Tapi kalau dia sekadar melihat, dia tengok malam dan siang, tak nak fikirlah, biar je lah. Tak ada pencipta pun. Kata dia. Kan? Tak ada pencipta pun. Dunia ni terjadi dengan sendiri je, dia kata. Kan? Ada tak? Ada. Saya pernah jumpa tuan ni. Ni cerita ni 8 tahun lepas, tak silap. Tak ingat dah saya. Lama dah. Saya pernah jumpa satu orang free thinker. Dia ni kita kata apa? Memang tak percaya, tak ada percaya agama. Tak ada percaya agama langsung. Dia kata Tuhan ni semua tak wujud lah. Itu semua rekaan dia kata. Debat lebih kurang 4 jam saya debat dengan dia. Waktu malam pula tu. Waktu malam pula tu. Masa tu saya kerja dengan saya bersama dengan Ustaz Nur Azman Muhammad. Syarikat ni imtiaz masa itulah Ustaz Nur Azman Muhammad. Dia buat program motivasi untuk kita kata graduan mana tu saya mudah tak ingat lah, lama dah cerita ni. Dia buat syarikat motivasi. Jadi adalah di antara orang yang graduate daripada satu universiti ni yang bukan berbangsa Melayu, dia Cina. Kemudian dia ni tak percaya langsung agama. Jadi akhirnya tak percaya langsung ada Tuhan. Jadi berlaku 4 jam perdebatan dengan dia. Cerita ni, pusing sana pusing sini, goreng sana goreng sini. Akhirnya apa dia? Ucap syahadah. Dan orang tu adalah di Negeri Sembilan. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna di sini apa dia? Kata para ulama, kalaulah orang tu dia ada akal, ada penglihatan, tapi dia hanya tengok sahaja, tak berfikir, maknanya apa? Dia tu seolah-olah tak ada akal. Seolah-olah tak ada akal, tak fikir. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan malam dan siang ni juga kita kata banyak lagi kelebihan dia yang membawa kita ini nampak kehebatannya Allah Taala. Dengan pertukaran malam dan siang ni kita akan tahu hari. Kita akan tahu pertukaran, makin bertambahnya minggu, makin bertambahnya bulan. Isyarat ataupun
alamat daripada bertambahnya hari, bertambahnya bulan, maka alamatnya bertambahlah umur. Itu dia. Bertambahlah umur kita pula. Subhanallah. Maka dalam kita suka, dalam kita seronok bertambahnya tahun, tetapi hakikatnya kita punya umur kita sudah berkurang sebenarnya. Nah, maknanya apa? Umur dunia ni sudah berkurang. Walaupun pada hakikatnya nampak bertambah umur, tapi hakikatnya apa? Untuk kita tinggal di dunia ni pada adatnya sudah berkurang umurnya. Gitu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita nampak di sini kita renung, subhanallah, hebat Allah taala ni. Nah, kita gunakan nikmat akal yang Allah taala berikan. Subhanallah. Baik. Allah yang telah membangunkan orang pilihan di kalangan makhluknya. Sikit lagi tuan ya. Ini habis satu rangkap jadi kacau juga satu perenggan ni kan. Nah, nanti kita cepatkanlah nanti baik. Tapi banyak benda ni. Kalau kita nak tengok ni, bagaimana Imam Nawawi dia punya rahsia-rahsia penulisan di dalam ni banyak sebenarnya. Ya. Ni guru-guru kami beritahulah, jadi apa yang kami dapatkan kami beritahu balik. Gitu jelah nak. Allah yang telah membangunkan orang pilihan di kalangan makhluknya. Dia kalau tengok bahasa Arab digunakan perkataan aiqadha. Dalam kitab asal Al-Adhkar Imam Nawawi dalam bahasa Arab dia gunakan perkataan aiqadha, membangunkan. Aiqadha ni tuan-tuan, membangunkan ni kalau dalam bahasa Arab itu dengan makna membangunkan orang daripada tidur. Ni. Cuma diterjemah di sini sekadar membangunkan je lah. Sebab tu sedap kalau kita tengok balik dengan istilah Arab dia supaya kita faham betul istilah Arab. Agar kita faham yang dimaksudkan oleh pengarang kitab tu apa dia. Mungkin dia terjemah Melayu, dia terjemah gitu sahaja. Tu dia. Baik. Jadi bila disebutkan aiqadha, maknanya membangunkan orang daripada tidur. Jadi disebutkan di sini apa dia? Allah yang telah membangunkan orang pilihan di kalangan makhluknya. Maknanya apa kata para ulama? Iaitu Allah yang telah membangunkan orang daripada tidur dengan makna Allah lah yang telah memberikan cahaya daripada kegelapan orang tersebut. Itu maksud kat sini. Maknanya apa? Orang tu dulu mungkin berada dalam zulumat, dalam kegelapan. Kemudian Allah lah yang bagi petunjuk, hidayah, cahaya, nur agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Orang pilihan maknanya pilihan Allah taala. Ini dengan pilihan Allah taala. Kalau Allah taala tak beri petunjuk maka tak ada. Kan? Itu dia. Di kalangan makhluknya dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang baik. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia golongan yang baik ni, golongan pilihan Allah taala ni ada dua. Ni last golongan pilihan Allah taala ni ada dua. Satu golongan dipanggil golongan ijtiba. Ijtiba. Di bahasa Arab lah nak. Apa makna ijtiba tu tuan-tuan? Iaitu Allah pilih dia terus jadi baik tanpa dia usaha dan amal. Allah pilih dia terus dapat hidayah tanpa dia usaha dan amal. Golongan apa? Golongan ijtiba. Ijtiba. Allah pilih dia terus tanpa dia beramal. Maknanya apa? Allah beri hidayah pada dia terus tanpa dia beramal. Contoh kita kata ginilah. Orang dipunyalah dia maksiat pagi petang siang malam buat maksiat contohnya. Contoh. Tiba-tiba datang terdetik dalam hati. Ni. Dia tak buat amal apa pun. Terdetiklah hati. Sampai bila? Akhirnya apa? Bertaubat dia. Contoh. Sebelum tu dia beramal tak beramal pun. Ramai orang begini. Antaranya kisah siapa? Fudail bin Iyad. Satu orang ulama besar, satu orang wali Allah Ta'ala.
Siapa Fudail bin Iyad ni? Dia ni seorang penyamun. Penyamun tuan. Ya. Menyamun saja kerja dia rumah orang. Satu hari itu diriwayatkan, diceritakan, dihikayatkan bahawa dia ni nak menyamun satu rumah orang. Satu malam tu. Dan dalam masa yang sama dia nak pergi usah ada perempuan dalam tu. Oh, cerita panjang lah. Ada Fudail bin Iyad ni cerita ni. Kita kata biasalah kan. Ini samsingnya ni. Nak penyamun punya orang ni. Yang mungkin orang tengok pada dia ni, ini takkan baik punya lah ni. Ini mesti sampai habis macam ni lah kerja dia. Kan? Orang semua anggap macam tu. Orang semua anggap macam tu pada dia. Tapi dalam masa dia nak panjat tembok, nak pergi rumah tu, tiba-tiba dia terdengar jiran sebelah rumah baca ayat Quran. Apa ayat dia? Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. An dzikrillah. Apa ayat dia? Tidakkah sampai lagi masa kepada kamu untuk hati kamu itu khusyuk dalam mengingati Allah Ta'ala. Seolah-olah seperti kilat yang menyambar hati Fudail bin Iyad. Masa tu juga dia ambil keputusan untuk taubat. Menangis-nangis dia. Akhirnya apa? Pergi jumpa dengan para ulama. Pergi menuntut ilmu dengan para ulama. Pergi bersihkan hati dia. Akhirnya Allah Ta'ala angkat dia jadi orang alim. Allah Ta'ala angkat dia jadi wali Allah besar zaman tu. Nah? Orang masa tu semua kata ini takkan berubah ni. Sebab tu tak boleh kita tengok orang dengan pandangan buruk. Jangan kita tengok orang dengan pandangan kata dia ni takkan berubah. Siapa kita nak menentukan takdir Allah Ta'ala? Lepas tu Nabi SAW sabdakan, Lau ash'ath aghbar dhi tamraini. Nah? Nabi SAW sabdakan apa dia? Andai kata kalau kamu tengok satu orang yang mungkin dia punya pakaian dia berdebu, mungkin dia punya rambutnya kusut masai, lau aqsam billah la abarrah, kemungkinan kalau dia doa pada Allah sahaja mungkin Allah kabulkan. Kita tak tahu. Lepas tu jangan kita melihat orang dengan penzahirannya. Mungkin kita tak suka dengan maksiat, kita benci dengan maksiat. Wajib benci dengan maksiat. Wajib benci dengan maksiat. Tapi kita mengharapkan agar orang yang melakukan maksiat itu, mudah-mudahan dia ini berubah. Mudah-mudahan dia ini insya-Allah Allah Ta'ala itu maha pengampun. Allah Ta'ala itu hidayahnya maha luas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kita ni takkan mampu bagi hidayah. Tapi yang bagi hidayah tu siapa? Allah. Tu. Karena itu kata para ulama, salah satu takabbur dalam diri kita adalah kita menganggap orang lain itu tidak baik dan kemungkinan pengakhirannya tidak baik, dan kita merasa tenang dan senang bahawasanya kita ini lebih baik daripada kita. Bila kita menganggap orang itu tak baik, seolah-olah kita menganggap diri kita baik. Sedangkan aib kita pun Allah tutup. Kalau Allah buka aib kita, nescaya tak ada manusia pun akan dekat, kata para ulama. Bahkan nak duduk dekat tong sampah pun lebih layak. Bahkan lebih teruk daripada duduk daripada tong sampah kalau Allah Ta'ala buka aib kita. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ni cerita apa ni? Panjang pula ni. Nah, baik, tu setakat tu sajalah. Satu ijtibak. Dah, setakat tu. Baik, yang kedua golongan yang mana mereka ini berusaha dengan amal. Nah, berusaha dengan doa, berusaha dengan zikir, yang akhirnya Allah Ta'ala bagi hidayah. Nah, maknanya apa? Mungkin dia ni jatuh dalam maksiat, tapi dia tetap juga bangkit balik. Jatuh lagi dalam maksiat, bangkit balik. Ni golongan ni. Yang akhirnya mudah-mudahan diharapkan agar akhirnya Allah Ta'ala kekalkan dia dalam hidayah. Ni. Nah, maknanya apa? Nak dapat hidayah tu dia kena usaha dulu. Yang first tadi tu dapat hidayah tu tanpa usaha, terus dapat. Kan berapa banyak kita dengar orang kafir masuk Islam sebab apa? Mimpi. Contohnya kan. Mimpi orang ni, mimpi pakai jubah lah, mimpi Rasulullah lah, macam-macam. Nah,
Ada ke sebelum tu dia usaha? Tak usaha pun. Tak usaha nak pergi doa ke, tak usaha nak beramal ke dan sebagainya. Terus dapat. Nah, baik. Yang keduanya apa dia? Tadi iaitu golongan yang mana mereka ini berusaha, kadang-kadang jatuh, usaha balik, kadang-kadang jatuh, usaha lagi, kadang-kadang jatuh, tapi mereka cuba doa, beramal dan diharapkan mudah-mudahan akhirnya hidup mereka itu sentiasa kekal dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dipanggil sebagai golongan inabah. Golongan apa? Golongan inabah. Itu dia. Nah, itu semua datang daripada hadis, daripada ayat Quran. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Apa namanya? Allah Taala lah yang memilih sesiapa yang dia inginkan. Maknanya apa? Pilih bagi hidayah terus. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah Taala lah yang pilih siapa yang nak bagi hidayah. Wa yahdi may yuni, dan Allah Taala lah yang bagi hidayah pada siapa yang cuba beramal, cuba berdoa, cuba baca Quran, cuba berzikir, Allah bagi hidayah pula kepada mereka. Tu maknanya dua cara tu. Jadi kalau kita dengar macam ni, tak payahlah beramal lah, kerana boleh jadi Allah Taala bagi hidayah terus. Macam mana tu? Kacau juga tu kan. Dia kata bila nak apa solat ni, tak sampai seru lagi kata dia. Bila sampai seru dapatlah. Dia kata ada golongan ijtibak, dia kata. Mengajilah ijtibak ni. Maknanya apa? Nanti kalau Allah Taala nak bagi, Allah bagi juga, dia kata. Kacau juga ni kan. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, jumpa ramai juga macam ni. Jadi tak datang seru lagi lah. Bila nak ni, bila nak tu, nantilah tunggu masa lapang taubatlah contohnya. Subhanallah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kita beritahu pada dia balik. Kalau orang macam tu datang pada kita, kita beritahu pada dia balik, ya, Allah Ta'ala kan Al-Hadi, yang memberikan hidayah. Dia boleh bagi hidayah pada siapa yang dia nak. Betul? Ya, betul. Bukankah Allah Ta'ala juga Razzaq, yang memberikan rezeki? Jadi tak payahlah kerja, tunggu je lah duit masuk. Boleh ke? Tengok air ni, tak payah minum, tunggu je bila nak masuk mulut ni. Kacau macam ni. Dekat tu tak nak pula. Dekat tu ni kena kerja, nak cari duit kan. Tapi datang pada amal, tak apa, tak sampai seru. Itu dia. Dekat amal pula dia kata tak sampai seru. Dekat rezeki, kena buat betul-betul ni kerja. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, ini semua apa? Ini semua alasan pemalas dia sebenarnya. Jadi bukan apa? Alasan pemalas. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Minta maaf tuan ya, saya ambil masa panjang. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan kita ni, mudzakarah kita pada masa yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam.